Uwais Al-Qarani berasal dari kaum Qaran, termasuk dari kabilah Yaman Bani Murad. Dalam satu riwayat di dalam Sahih Muslim dicatatkan berkenaan kisah pertemuan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an dengan beliau. Riwayat tersebut adalah daripada Usair bin Jabir. Katanya, Umar bin Al-Khattab ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, beliau bertanya, apakah dalam kalangan kamu ada yang bernama Uwais bin Amir? Sehinggalah Umar menemui Uwais lalu bertanya, benarkah engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais menjawab, ya benar. Umar bertanya lagi, benar engkau dari Murad, dari Qaran? Uwais menjawab, ya. Umar bertanya lagi, benarkah engkau dahulu menghidap penyakit kulit kemudian sembuh kecuali sebesar 1 dirham? Uwais menjawab, ya. Umar bertanya lagi, benarkah engkau memiliki seorang ibu? Uwais menjawab, ya. Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min Muradin thumma min Qaranin kana bihi bas fabara'a minhu illa mawdi'in dirhamin lahu walidatun wa biha barun law aqsama ala Allahi la barahu fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Maksudnya, sabda Nabi SAW, nanti akan datang kepada kamu seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Dia berasal dari Murad, dari Qaran. Dia menghadapi penyakit kulit, kemudian dia sembuh daripadanya kecuali sebesar 1 dirham. Dia memiliki seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Sekiranya dia bersumpah kepada Allah, maka akan diperkenankan yang dia pinta. Jika kamu mampu agar dia memohon kepada Allah keampunan bagimu, maka lakukanlah. Hadis riwayat Muslim. Umar pun berkata, mohonlah kepada Allah agar dia mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan kepada Allah. Umar pun bertanya kepada Uwais, engkau hendak ke mana? Uwais menjawab, ke Kufah. Umar pun berkata kepada Uwais, bagaimana jika aku menulis surat kepada gubernur di negeri Kufah supaya membantumu? Uwais menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang lemah, yakni miskin. Tahun berikutnya, ada seorang dari kalangan terhormat daripada mereka pergi menunaikan haji dan dia bertemu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun bertanya tentang Uwais. Orang tersebut menjawab, aku tinggalkan Uwais dalam keadaan rumahnya miskin dan barang-barangnya sedikit. Umar pun menyebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dinyatakan sebelum ini. Orang tersebut pun datang menemui Uwais. Dia lalu meminta kepada Uwais dengan berkata, mohonlah keampunan Allah untukku. Uwais menjawab, bukankah engkau baru sahaja pulang dari safar yang baik, iaitu haji? Maka mintalah keampunan Allah untukku. Orang tersebut berkata kepada Uwais, bukankah engkau telah bertemu Umar? Uwais menjawab, ya, benar. Uwais pun memohon keampunan Allah untuknya. Orang lain lalu mengetahui akan keistimewaan Uwais. Lantaran itu, dia mengasingkan diri dan menjauh dari manusia. Hadis riwayat Muslim.
Imam An-Nawawi menyebut bahawa Uwais adalah seorang yang sangat menyembunyikan keadaan dirinya. Rahsianya beliau miliki cukup dirinya dan Allah sahaja yang mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang kelihatan di mata orang ramai tentang dia. Itulah yang biasa diperlihatkan oleh orang-orang yang bijak dan wali Allah yang mulia. Maksud ini diisyaratkan dalam riwayat lain. Anna ahlal Kufati wafadu ila Umar wa fihim rajulun mimman kana yasharu bi Uwais. Maksudnya, penduduk Kufah ada yang datang menemui Umar. Ketika itu terdapat bersama mereka seseorang yang meremehkan atau merendahkan Uwais. Hadis riwayat Muslim. Uwais termasuk dari kalangan tabi'in yang utama. Ini berdasarkan nas yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwaisun wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lakum. Maksudnya sabda Nabi SAW, sesungguhnya tabi'in yang terbaik ialah seorang lelaki yang bernama Uwais. Dia memiliki seorang ibu dan dahulunya dia berpenyakit kulit, yakni tubuhnya ada putih-putih. Suruhlah dia untuk memohon ampun untuk kamu semua. Hadis riwayat Muslim. Semua riwayat yang berkenaan dengan Uwais Al-Qarani terdapat satu perkara yang sama, iaitu beliau adalah teladan dalam hal zuhud dan takwa di antara kalangan kaum muslimin. Nama beliau juga tercatat sebagai salah seorang daripada 8 tabi'in yang zahid, iaitu zuhud. Uwais tidak berpeluang menziarahi Nabi SAW di Madinah disebabkan beliau menjaga serta berkhidmat kepada ibu beliau yang sudah tua dan uzur. Dicatatkan bahawa setelah kembalinya Uwais daripada perjalanannya dari Madinah, beliau datang ke Kufah dan tinggal di sana. Uwais Al-Qarani meninggal syahid pada tahun 37 Hijrah pada usia 67 tahun dalam peperangan Siffin.